أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para isteri baginda, seterusnya kepada sahabat-sahabat baginda dan mereka-mereka yang memperjuangkan agama kita ini sehingga ke hari kiamat. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang juga dibacakan sebentar tadi, Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan apa yang Allah Taala ajar kita. Sesungguhnya Allah Taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Pada kali ini dalam kuliah sirah kita akan ambil satu kisah, iaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Pada kuliah yang lalu kita tengok dan kita bincangkan berkenaan dengan perang Badar. Kali ini kita ambil peperangan Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, sekali lagi kita memperingatkan diri kita semua bahawa sirah ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Kerana ianya menentukan masa depan akhirat kita. Nabi SAW baginda tidak meninggalkan harta, dan baginda juga tidak meninggalkan bangunan yang hebat-hebat seperti mana ramai ketua-ketua negara, pemerintah yang ingin meninggalkan legasi. Legasi ini maknanya nama baik ataupun sejarah, ditinggalkannya bangunan-bangunan yang hebat. Dan ini bukan cerita baru, ini cerita turun-temurun, zaman berzaman. Sebab tu kita tengok di Eropah tu ditinggalkan bangunan yang hebat-hebat. Rom, Colosseum, apa lagi, teater dan sebagainya, yang hari ini dilawati oleh ramai pelancong-pelancong. Dan juga pemerintah-pemerintah Islam yang terkemudian pun membina juga masjidnya, apa yang canggih-canggih dan sebagainya. Tapi bila kita lihat Nabi SAW, apabila baginda wafat di dalam rumah baginda, apa yang baginda tinggalkan di luar rumah, bangunan ke apa ke, yang kita kalau kita pergi umrah dan kita ziarah Madinah, kita akan tengok peninggalan-peninggalan ini. Apa yang dapat kita tengok? Bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh Nabi contohnya. Jawapannya tak ada. Tak ada. Bahkan Masjid Nabawi yang ada pada hari ini pun bukan peninggalan Rasulullah SAW yang cantik-cantik itu kan. Tapi Nabi SAW meninggalkan manusia. Haji perpisahan, sahabat-sahabat yang mengerjakan haji, dan Nabi berkhutbah kepada mereka berjumlah 140,000 orang. Ini yang diriwayatkan. Jadi kita pun cubalah mengagak. Agak-agaknya di zaman Nabi ni berapa orang Islam. Jadi ia sampai kepada kita bilangan yang pergi haji sahaja. Jadi 140,000. Jadi kita pun mencongak-congak lah agak-agaknya, mana lebih ramai orang pergi haji ke orang yang duduk di rumah. Agak-agak tuan-tuan lah, mana lebih ramai orang pergi haji ke orang duduk rumah? Tentulah orang duduk rumah. Kalau di Mekah sekalipun yang pergi haji tidak seramai penduduk Mekah. Kalau seluruh penduduk Mekah pergi haji, tak muat Padang Arafah tu dah kan.
Jadi kalaulah bilangan umat Islam yang mengerjakan haji dikira-kira 140,000 orang, saya anggarkan saja. Kalau suami isteri pergi haji, maknanya yang ada di rumah anak dia berapa orang, 3 orang ke 4 orang ke, maknanya yang tak pergi haji itu saya anggarkan lebih kurang 500,000 juta orang. Ataupun campurlah 140,000 itu jumlah umat Islam, tuan-tuan, lebih kurang 500,000 juta lah kita kata. Ini yang Nabi tinggalkan. Tidak ditinggalkan bangunan yang hari ini kita boleh pergi ziarah dan kita melancong ni gambar apa semua, tak ada. Makam Nabi itu pun baru. Taklah baru ambil, tapi bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rumah-rumah di zaman Nabi itu ada sikit-sikit. Ada rumah Urwah bin Zubair, ada. Kemudian rumah Ka'ab bin Ashraf ada. Tapi dah tinggal puing-puing, maknanya dah runtuhan. Ada. Tetapi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Tapi Nabi meninggalkan Quran, kemudian Nabi meninggalkan hadis, kemudian Nabi meninggalkan sejarah baginda. Sejarah sangat penting. Kenapa penting sejarah Nabi ini? Sedangkan Nabi hanya menjadi Nabi selama 23 tahun sahaja. Kerana 23 tahun ini menunjukkan jalan kepada kita pada hari ini macam mana Islam sebenar. Quran tertulis di dalam kitab, tapi macam mana kita nak faham Quran ni? Kalau Allah orang cerita Seremban, orang putih nak datang Seremban melancong. Orang putih nak datang Seremban melancong. Jadi sebelum dia datang, dia baca Seremban macam ni, rumah bentuk dia macam ni, atap dia minangkabau sikit, apa semua, apa lagi masakan dia kuning kan, dan sebagainya. Dia baca, agak-agak dia boleh faham tak? Sama seperti sekiranya dia datang betul-betul ke Seremban. Dia pergi betul ke warung, dia makan lauk kuning. Dia pergi ke rumah-rumah, tengok, ya kok apa ni bumbung ni macam Minangkabau. Taklah banyak macam Minangkabau kan, rumah teres sama ni, macam tempat lain. Jadi tak sama apa yang dibaca dengan apa yang dilihat. Jadi Al-Quran Karim, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini untuk umat Islam membacanya dan memahaminya, tetapi lebih faham lagi sekiranya melihat macam mana sahabat-sahabat hidup dengan Al-Quran. Macam mana Nabi SAW hidup dengan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran kepada perilaku dan akhlak, kemudian menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk perjuangan. Kalau perilaku dan akhlak ni dalam masa 24 jam tengok, ataupun 48 jam, dah boleh nampak lah macam mana akhlak Nabi. Daripada mula dia bangun sampai Nabi tidur. Tapi nak memahami perjuangan, mesti tengok 23 tahun. Macam kita nak tahu perjuangan seseorang, kita ambil lah biodata dia kan. Kita kan tengok dia daripada pagi sampai ke malam sahaja. Kita akan tengok dia sekolah rendah di mana, dia sekolah menengah di mana, kemudian dia masuk kolej, kemudian dia masuk universiti, kemudian dia mula kerja tu pun pejabat mana dia kerja, apa sikap dia, apa pendirian dia, kemudian kenapa dia tukar kerja ni, kenapa dan sebagainya, sampailah kita faham betul-betul macam mana perlibatan dia dalam masyarakat, macam mana perlibatan dia dalam syarikat, apa kepantangan dia dan sebagainya. Ini baru kita nampak akhirnya dia meninggal. Oh macam ni dia, anak-anak dia ikut tak dia macam tu, siapa yang terkesan dengan dia dan sebagainya. Jadi perjuangan ni mesti ditengok sepanjang hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda tinggalkan perjuangan ni. Dan beza di antara kita baca biodata orang kebiasaan dengan sejarah Nabi, ataupun kita boleh kata dalam bahasa modernnya biodata Nabi ke, bezanya adalah apa yang Nabi lakukan semuanya petunjuk daripada Allah.
Semuanya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang ada dalam Quran, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Segala kehidupan Nabi petunjuk kepada umat Islam sehingga ke hari kiamat. Semua hadis-hadis sahih Nabi petunjuk sehingga kiamat. Jadi ada 3: Quran, hadis dan perjuangan, sejarah perjuangan Nabi. Kemudian apa kelebihan sejarah perjuangan Nabi ini? Kita boleh gambarkan macam ni lah. Kalau kita nak memasak, kita ambil ramuan, ada bawang, ada bawang putih, ada ikan bili, nak buat nasi goreng ni, ataupun apa sajalah makanan, ataupun kek ke apa, kita panggil ramuan-ramuan. Ramuan tu dah ada atas meja, tapi mana kita nak tumis dulu, mana kita nak bancuh dulu. Ini kendian, ini dulu. Itu penting tu. Bukan sekadar ramuan sahaja, kemudian ramuan campakkan dalam periuk semua. Lain rasa dia. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan, kalau kita tengok, mula-mula surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, dan seterusnya. Itu semua tak ikut kronologi. Dia tidak ikut tarikh. Dia adalah dipanggil taufiqi, iaitu turun kat Nabi, Nabi sampaikan kat sahabat, kemudian Nabi kata yang ini 5 ayat daripada 67 hingga 72 surah Baqarah. Jadi sahabat ingat tu. Besok turun bukan satu surah yang lain, tak. Turun 5-6 ayat, Nabi kata ini surah Al-Mu'minun. Ayat daripada 5 ke 9. Sahabat ingat. Besok turun pula ayat lain, Al-Baqarah balik. Dia macam tu. Lama-kelamaan bila dah terkumpul, maka sahabat susun mengikut surah. Dia tak ikut tarikh. Sama dengan hadis. Hadis lagi macam mana kita nak tahu dia ikut tarikh ke tidak. Tetapi sejarah Nabi mengikut tarikh. Maknanya mana nak ditumis dulu, kemudian mana nak digaul, kemudian mana nak tunggu bagi dia naik bau dulu, baru masukkan ni. Sirah Nabi ni dia tunjuk satu demi satu. Ayat Quran mana tahun 1, ayat Quran mana tahun 2, ayat Quran mana tahun 3, hadis-hadis. Barulah kita nampak begini rupanya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini rupanya susunan Quran. Begini rupanya hadis Nabi. Beginilah kita kena buat. Itu dia. Beginilah kita kena buat kalau kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting. Dan di antara yang terpenting yang ditunjuk oleh ulama adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Ketika itu Nabi ditindas. Nabi dalam bentuk jamaah, tapi tak ada negara. Negara milik orang kafir, Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya. Negara milik umat Islam ketika di Madinah. Bila di Madinah Nabi berhijrah, ada di Madinah Nabi ketua negara. Jadi negara Islam milik umat Islam ketika di Madinah. Turun ayat-ayat Qurannya lain cara dia, lain bunyi dia, lain isi dia. Ayat-ayat di Mekah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat-ayat yang menerangkan tentang akidah. Dan ini sangat penting. Apa beza kita dengan orang kafir? Apa maknanya kita bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa maknanya agama ini Islam? Agama ini Islam, kita menyerah. Islam tu maknanya menyerah. Sebab itu orang Arab dia fikir 2 kali. Yang masuk Islam ke tidak. Kalau saya masuk Islam, saya kena tunduk pada 100% ayat Allah Ta'ala. Ayat solat boleh lah ikut. Ayat puasa boleh. Ayat arak tak boleh lah. Tak nak tinggal arak ni. Ayat zina tak boleh. Ayat haji boleh. Sebab haji ada di Mekah. Jadi dia memilih-milih. Bila memilih-milih, orang Arab dia fikir 2 kali. Nak masuk Islam ke tidak ni. Sebab namanya Islam. Islam ni makna serenda. Istislam tu serenda. Kalau dalam peperangan, kalau angkat tangan tu istislam. Saya menyerah diri. Apa nak buat, saya buatlah.
macam tu. Islam, seseorang yang masuk Islam, dia menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Apa saja ayat dia akan ikut, apa saja ayat. Jadi orang Arab dia tahu, kalau kita masuk Islam, kita akan kena ikut Quran 100%. Jadi ada yang ikut, ada yang tidak mengikut. Berbeza dengan manusia ataupun umat manusia di akhir zaman sekarang. Mereka ada yang nak, ada yang tak nak, tapi mereka masuk juga. Dan ketika berada dalam Islam ni, mereka memilih-milih. Ini dia. Mereka pilih, ini nak, kena ni tak nak. Lalu jadilah umat itu umat yang tidak kuat. Nanti saya akan terangkan, insyaAllah, kalau ada kelapangan. Jadi kita balik cerita perang Uhud ni. Perang Uhud ini berlaku pada tahun 3 Hijrah. Bila ada peperangan Uhud dalam sejarah Nabi, maknanya perang ini akan ada dalam hidup kita. Itu petunjuk tu. Itu petunjuk nama dia. Bila ada saja peperangan, rupanya ada perang Badar, ada perang Uhud, maknanya peperangan ini adalah satu perkara yang ada. Maka bagi umat Islam, tak ada cara nak ngelak-ngelak, kata ada, mesti bersedia ke arah itu. Itu maksud dia. Tapi tu nak menang macam mana? Mesti ikut kualiti itu, baru kita akan menang. Jadi Rasulullah SAW telah menang dalam peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Maka tahun 3 Quraisy nak membalas dendam, ataupun lebih tepat lagi, Quraisy nak menebus maruah mereka yang telah tercela. Sebab Quraisy ni dia tak pernah kalah perang. Kemudian dia adalah ketua Arab. Kalau ketua Arab ni, maknanya orang semua takut dengan dia. Sebab apa? Dia memiliki Kaabah. Setiap tahun orang pergi Mekah, visa di tangan dia. Perniagaan, petak-petak, macam petak-petak Ramadan orang berniaga tu, mana baju bandaran dia? Orang Quraisy. Kan tak dapat petak-petak nak berniaga nanti masa musim haji. Mana petak-petak, kemah-kemah Mina apa semua, semuanya ditadbir oleh Quraisy. Jadi orang Arab takut dengan orang Quraisy ni, turun-temurun. Habis tu macam mana orang nak berniaga kalau kena serang ke, kena apa? Orang Arab ni dia suka serang tepi-tepi jalan, kalahkan mana-mana kabilah-kabilah, tangkap, ambil barang, pergi pasar, jual barang-barang yang dirampas, jual orang sekali jadi hamba. Itulah kerja pendapatan orang Arab. Jadi orang Arab ni dia takut nak bergerak, kecuali diumumkan 4 bulan tuan-tuan, bulan-bulan haram. Ni tak ada perang, bolehlah nak berjalan berniaga ke apa. Bakin 8 bulan, siapa kena tawan lah, kita jual lah dia kat pasar. Kecuali Quraisy ni 12 bulan dia boleh jalan, dia tak risau apa. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Menjadi kebiasaan orang Quraisy, dia bergerak pada waktu syita, musim pagi, musim sejuk, ataupun wasai, musim panas. Sebab apa dia gagah? Sebab Kaabah. Orang semua datang buat haji, berniaga kat situ. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu menyembah Tuhan rumah Kaabah ini. Allazi at'amahum min ju'. Dia Tuhan yang memberi kamu makan ketika kamu lapar. Wa amanahum min khauf. Dan dialah Tuhan Kaabah ini yang mengamankan kamu daripada ketakutan. Sembahlah Tuhan ni, jangan lawan Muhammad. Kamu duduk Mekah, kamu jadi gagah sebab Tuhan Kaabah ni yang diseru oleh Rasulullah SAW. Kenapa pula kamu kacau dia? Kenapa kamu fitnah dia? Kamu kena bersyukur, kamu kena beriman. Itu risalah yang nak disampaikan dalam surah. Balik cerita tadi, dia tak pernah kalah. Pendekkan cerita, dia tindas Nabi dengan ajaran yang baru yang disampaikan oleh Nabi ni. Nabi terpaksa berhijrah. Bila Nabi berhijrah, berlaku perang Badar. Perang Badar yang pertama, kalah Quraisy ni kalah. Jadi punyalah malu, maruah dia tercalak, turun-temurun tak pernah kalah. Tiba-tiba mereka kalah dengan Muhammad, anak saudara dia sendiri. Mana Muhammad ni jadi kuat, orang Madinah tolong.
Oh, Madinah, sebab tu dipanggil orang Ansar, orang yang menolong, menjadikan Islam itu kuat. Maka Quraisy tak tunggu lama. Kalau tunggu lama, maruah dia makin jatuh. Setahun saja dia kumpulkan balik semua kekuatan dia sebanyak 3,000 orang, dan bergeraklah mereka itu ke Madinah untuk menebus maruah dia. Itulah sebab berlaku perang Uhud. Kemudian biasanya orang nak perang ni dia senyap, tahan jalan sampai orang tak bersedia nak perang, dah kepung, dia kalahkan. Tapi ini berbeza. Quraisy dia war-warkan kepada seluruh Arab, kami sekarang bergerak ke Madinah. Sebab apa? Dia ketua, dia nak tebus maruah dia nak beritahu kepada orang semua semenanjung Arab, kami tak kalah tahun lepas, tengok kami sedang mara ni menuju. Macam tu. Jadi diwar-warkan supaya orang semua takut dan rasa kembali kehebatan Quraisy ini. Berita tu sampai kepada Nabi. Maka Nabi SAW berbincang dengan sahabat, mana kita nak lawan? Kita nak lawan di padang ke, kita nak lawan di dalam bandar ke? Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Akhirnya saya pendekkan cerita, baginda pun mengambil keputusan supaya kita berperang di padang. Maka bergeraklah Nabi dan sahabat pergi ke padang yang terbuka. Asalnya Nabi lebih suka berperang dalam bandar. Kalau dalam bandar kat tingkap panah, orang kat luar nak sembunyi kat mana ya? Jadi dia kena redah pintu rumah dulu apa semua. Kita boleh pauk dia apa semua. Orang perempuan pun boleh memanah daripada tingkap rumah masing-masing. Jadi bandar kubu dia. Tak payah buat kubu dah. Rumah-rumah tu jadi kubu. Tapi ramai pemuda dia nak gelanggang macam Gusti tu, bau jantan. Ya Rasulullah, kita pergi gelanggang betul. Pakai baju besi betul, pakai perisai, kami nak macam tu, kata pemuda. Sebab apa mereka kata macam tu? Sebab perang Badar tahun lepas mereka tak pergi. Perang Badar tahun lepas Nabi hanya nak memintas rombongan perniagaan Abu Sufyan, nak ambil barang dia. Jadi bukan nak perang. Jadi okey, kau pergilah, aku tak apa, aku dah ada kerja lain sikit. Jadi mereka ingat macam tu, nak pintas rombongan 40 orang, tak payah ramai-ramai dah, 40 orang pun jadi. Tapi Nabi buat 300 orang sebab nak angkut barang perniagaan bawa dia ke Madinah. Tapi tahun lepas bertembung dengan tentera 1,000 orang, cerita perang Badar. Sebab Abu Sufyan menghubungi orang Quraisy, Muhammad sedang menuju ke arah barang-barang dagangan kamu, tolong cepat. Quraisy pun hantar 1,000, berlaku perang Badar di Medan. Jadi pemuda-pemuda yang tahun lepas, rupanya ada perang di Medan, kami tak dapat nak join ni. Ya Rasulullah, tahun ni kita lawan Medan betul. Itu sebabnya ramai minta ke Medan. Akhirnya Nabi menarik balik pandangan dia, marilah kita pergi ke Uhud, di Medan betul-betul. Maka bergeraklah tentera Islam seramai 1,000 orang. Pendekkan cerita, tengah jalan 300 orang tak diri. Tak maaflah, ada hal sikitnya. Apa dia cakap kita pun tak tahulah. Tapi ada je lah alasan dia. Ya, ada je lah alasan. Alah, anak demam sikitnya, tak ada orang nak tengok. Khadai pun tak ada orang nak tengok. Buah-buah pun siapa nak petik ni. Tak apalah ya, terima kasih banyaklah, kami terpaksa baliklah ya. Teruslah lawan, tak apa dah, teruslah lawan. Kita tunggulah. Ini macam ni, cara-cara macam ni ramai. Kita dengar pun sedap je kan. Kita bukan sedap apa, terasa manusia-manusia macam tu. Ini manusia dikatakan munafik. Bukan mereka kata kami munafik ya, kami nak balik. Tak. Alasan-alasan itu menjadikan mereka itu dianggap oleh umat-umat yang beriman itu golongan munafik. Yang banyak sangat alasan yang tidak mahu pergi berjihad. Kenapa kita bawa cerita tu macam tu? Supaya kita nak menjaga diri kita. Jangan banyak alasan. Lebih-lebih lagi berjihad dan berjuang di jalan Allah. Sebab orang-orang yang mengambil alasan-alasan, mengemukakan alasan-alasan, tidak mahu keluar berjuang, ini adalah sifat-sifat orang-orang yang munafik. Habis itu macam mana ni kita nak buat? Apa jadi dengan masyarakat kita? Susah kita nak menilai masyarakat kita. Pasal apa?
Kita tak tahu siapa nak pergi berjihad, siapa tak pergi berjihad. Pasal apa? Pasal jihad pun tak tahu. Jihad pun tak tahu. Sedangkan umat Islam bukannya sedikit yang ditindas. Di Palestin ditindas. Tak usah cerita Palestin yang jauh-jauh. Di Fatani. Fatani itu sempadan kita bercakap bahasa kita. Itu dijajah tu. Macam dijajah di Palestin. Macam itulah Fatani itu dijajah oleh Thailand Siap. Siapa yang pergi berjihad? Tak ada. Jadi bila tak ada semangat jihad ni, tak tahu nak beza siapa yang nak pergi, siapa yang tak nak pergi. Saya nak cerita ni apa? Jauhnya umat Islam sekarang ni. Nak tanamkan kesedaran itu. Jadi bila kita cerita perang Uhud, tuan-tuan dan perempuan, perang Uhud maknanya perang akan ada dan akan terus ada sehingga ke hari kiamat. Seperti mana kata ulama, faridatun madiyatun ila yaumil qiyamah. Jihad ini adalah kefarduan yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Dan kita pun dah tengok dengan mata kepala kita di Ukraine. Ya, Ukraine sedang diserang oleh Rusia. Sampai jadi padang jarak, padang terkukuh, bangunan yang tak bersalah, bangunan tu yang buat keputusan apa semua ni manusia. Bangunan-bangunan pun kena, budak-budak pun kena. Sepatutnya dalam peperangan ni orang yang buat keputusan tu yang kena. Ni tak. Manusia-manusia yang tidak berdosa pun kena. Bangunan-bangunan pun hancur habis. Habis itu kita kena bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Itu sifat orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, man mata walam yagzu walam yanwi ghazwa mata maitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia tak pernah berperang dan tak pernah berniat untuk perang. Kita ni tak pernah perang. Tak apa, Nabi bagi satu lagi peluang. Tak pernah berniat untuk perang, dia mati, dia meninggal jahiliyah. Hadis sahih. Maknanya umat Islam ni umat yang jiwa dia membara untuk mempertahankan agama dia. Bahkan jiwa dia membara untuk bukan nak pertahankan saja, dia nak menundukkan golongan-golongan yang zalim. Dia nak membela manusia-manusia. Tuan-tuan dan puan-puan dan kasih sekalian. Jadi bergeraklah Nabi ke Uhud. Sampai di Uhud, Nabi pun menyusun tentera menghadap ke arah musuh nak datang daripada Mekah. Musuh belum sampai ni. Jadi Nabi pun susunlah tentera dia. Tentera tak ramai, dah tinggal 700. Tentera Quraisy 3,000 orang. Jadi apa yang Nabi buat? Bukit Uhud yang panjang, yang besar tu Nabi jadikan belakang. Maka musuh tidak boleh serang daripada belakang sebab ada bukit. Jadi bolehlah fokus kepada depan sahaja, nanti Quraisy akan datang. Cuma di sebelah kiri ni terbuka. Musuh boleh masuk belakang sebelah kiri. Jadi Nabi tengok macam mana nak buat ni. Depan tak ada masalah, sebelah sini tak ada masalah bukit ni. Sebelah sini lapang, musuh boleh masuk daripada belakang. Kemudian Nabi tengok ada satu bukit kecil, iaitu Bukit Pemanah yang kita namakan sekarang. Kalau siapa yang pergi ke Madinah, ada bukit kecil. Jadi Nabi kata 40-50 orang pergi ke bukit tu dengan panah. Mana serangan daripada belakang sebelah kiri ni, panah dia halang dia. Sebab kita tak nampak, kita hanya fokus depan, bilangan kita tak ramai. Kamu 50 jaga jangan kita diserang daripada belakang kiri. Kemudian kalau kita menang ke kalah ke apa, tunggu dekat bukit, jangan turun. Jangan dedahkan kita kepada bahaya di sebelah belakang kiri. Datanglah Quraisy, berlakulah peperangan. Menang tentera Islam. Ni pendekkan cerita betul ni. Tengah menang ni, ya. Menanglah tentera Islam. Bila menang tentera Islam, ditampukanglah lagi musuh-musuh. Musuh dia akan lari, ataupun kalau dia lari, dia akan meninggalkan harta-harta rampasan perang kepada umat Islam. Dia tak bawa lari berat-berat macam tu. Dia akan tinggalkan, dia cabut lagi buat badan dia je. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan harta-harta rampasan perang. Boleh. Itu adalah di dalam syariat Islam. Maka sahabat pun mengutiplah harta rampasan tu, pedang yang lebih, ada kambing gamuknya, ada apa, dulu-dulu punya kata lah.
Jadi ketika yang dibawa, yang umat Islam sedang mengutip harta-harta ni, orang atas bukit tadi dia tengok je, dah terliur. Kita ni menangguk tengok. Ketua dia kata, ingat pesanan Nabi, jangan turun ya, jangan turun. Kawan tu tengok lagi kan, tengok. Yang tu dapat apa, ni dapat apa. Dan dia kenal kawan dia, dapat tu lah, dia dapat. Habis tu kita tengok lah, tengok. Nabi tak beritahu turun. Lalu mulalah seorang kata, takkan kita tengok je orang lain semua ngutip, kita tak kutip. Ketua dia kata, jangan turun. Nabi kata, menang ke kalah ke, di sinilah tempat kita, di atas ni. Mula pula seorang kata, kita faham lah tu, tapi perang dah selesai, kita pun dah menang, orang dah lari, apa lagi kita menangguk kat sini. Ketua dia berulang kata, jangan. Lama-lama seorang pula kata ni, tak apalah, kita turun je lah, peduli je lah apa semua ni, benda dah selesai, kita turun dah lebih kurang 40 orang, tinggal dah lebih kurang 10 orang macam tu, ataupun beberapa orang. Jadi turun, kutip semua harta rampasan ni apa semua. Sebab apa dia turun tuan-tuan? Sebab hati dia dah tertawan dengan dunia. Tu dia. Ini sahabat ni yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ini kesilapan. Tapi kesilapan mereka baiki lepas tu. Nak pendekkan cerita sikit. Selepas itu sampai meninggal Rasulullah daripada perang Uhud sampailah perang Tabuk, Islam tak kalah-kalah lepas tu. Berapa perang lah dalam Islam tak pernah kalah. Sebab apa? Sebab dah ada pengajaran. Jadi bila turun tu, kutip apa semua, pedang letak tepi jap. Yalah, nak ambil bunti ni kan. Rupanya musuh lagi tak jauh. Khalid Al-Walid dia perhati tengok, tadi aku cuba masuk berapa kali sini kena panah. Sekarang dah tak ada orang, adalah berapa orang je. Khalid Al-Walid kata, ini peluang baik ni. Lalu dia gerakkan tentera berkuda dia, pusing ke belakang, jauh, datang dekat, bunuhnya yang orang tak ramai dekat atas bukit tu. Dan umat Islam terdedah kepada bahaya. Padang ke mana, apa ke mana, lekor kambing, lekor ni. Khalid dengan dia punya tentera dia, satu-satu dia tebas kepala-kepala semua ni. Naik kuda lagi, laju, nak kejar pun tak boleh. Tang. Kelang kabut, berapa orang syahid. Jadi dah kelang kabut tentera Islam ni. Lekor kutip harta rampasan perang, dan kubu di belakang sana terdedah. Dan nak teruk keadaan lagi, orang Quraisy yang tengah lari tu, apa ni? Orang tak habis lagi ke? Tak kalah lagi ke? Dia tengok balik, rupa Khalid Al-Walid tengah menganyang tentera Islam. Dia orang patah balik. Oi, perang belum selesai lagi, jom kita patah balik. Dia pun masuk, bayangkan bilangan mereka yang sangat ramai. Orang Islam dah kelang kabut. Inilah keadaan tentera Islam perang Uhud. Jadi bila dah kena satu demi satu umat Islam syahid, keadaan makin lama makin teruk. Dan zaman dulu kalau nak menang, kita kena jatuhkan bendera musuh. Jadi bendera Islam masih tertegak, dan mereka telah menguasai keadaan orang Islam dalam keadaan yang sangat lemah. Maka mereka mula cari bendera Islam. Dan yang pegang bendera Islam itu adalah Mus'ab bin Umair. Dia pegang tangan kanan Mus'ab itu, datang rasak potong tangan kanan dia. Dia pegang tangan kiri dia, datang ke kuda lain pula, potong tangan kiri dia. Dia peluk bendera tu, jangan bagi jatuh. Seorang baling lembing, zat tu jatuh. Muka Mus'ab ni pula lebih kurang macam Nabi. Jadi dia buat pengumuman, Muhammad telah dibunuh. Jadi orang Islam tengah kelang kabut, Rasulullah dah dibunuh. Lagi pula motivasi jatuh. Mana yang kuat tu, tak apa, Rasulullah meninggal pun Allah Ta'ala ada lawan. Jadi dah separuh lawan, separuh lagi hati dah tawa, apa semua. Musuh terus menyerang. Dalam keadaan ini tentera Islam makin lama makin lemah. Kalau dibiarkan, lama-lama akan habis semuanya. Dan ketika itu Nabi SAW ada dua pilihan.
Sebab orang tak tahu dia masih hidup. Jadi kalau dia biarkan, dia senyap, dia mungkin selamat. Sebab orang tak tahu dia hidup, dah pada pengumuman dia dah meninggal. Tapi makin lama makin Nabi makin lemah. Rupa Nabi Muhammad ada, langsung dibunuh. Kalah semua Islam. Ataupun Nabi berteriak, aku Muhammad, kita kumpul balik kekuatan kita. Orang Islam dah tak tahu apa. Ada yang bunuh orang Islam sendiri di dalam satu riwayat. Dah kelang kabut macam tu. Tapi kalau Nabi buat pengumuman, tentera Islam boleh berkumpul balik, susun barisan balik. Tapi orang tahu dia hidup. Nabi pilih yang kedua. Nabi tempik, Nabi kata, kumpul balik di sini. Aku Rasulullah, kumpul balik. Jadi orang Islam pun, Rasulullah masih hidup. Semua berkumpul balik. Tapi sebelum orang Islam berkumpul, Quraisy kata, masih hidup. Semua panah-panah semua ke situ. Lambing panah. Lalu sahabat berkumpul, beberapa orang mempertahankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang sengit yang berlaku kepada umat Islam dalam peperangan Uhud. Dalam keadaan tu orang Islam semua dah berkumpul balik, susun barisan balik. Maka Nabi SAW kata macam ni, kita naik cepat ke Bukit Uhud. Kita undur naik Bukit Uhud. Sahabat pun undur naik Bukit Uhud sampai ke atas. Quraisy kejar. Bila kejar sampai kaki bukit, macam mana? Nak terus ke tidak ni? Mereka dah menang, bilangan ramai. Kan lawan atas bukit kan macam mana pula? Akhirnya Abu Sufyan kata cukuplah setakat. Perang pun berhenti. Tentera Islam di atas Bukit Uhud, orang Quraisy berada di bawah. Ketika di bawah ni jenazah-jenazah tentera Islam yang syahid ni berada di tangan Quraisy. Orang Islam di atas. Ketika inilah diorang hindun dan sebagainya, memotong badan Hamzah, mengeluarkan jantung dia dan gigit geram sana. Sebab apa? 3 saudara lelaki dia dibunuh oleh Hamzah. Maka inilah peluang dia untuk potong badan Hamzah tu, keluarkan jantung dia dan mamah-mamah. Sebab terlalu geram dengan Hamzah dan sebagainya. Maka kata Abu Sufyan kepada Nabi, woi Muhammad. Nabi ke atas, Al-harbul sijal yamun laka yamun alaik. Muhammad dengar sini baik-baik. Perang ni silih berganti. Ada hari kau, ada hari kami. Mana tahun lepas mereka kalah perang Badar. Hari ini mereka menang. Maknanya ada masa kau menang, ada masa kami menang. Nabi dalam keadaan keletihan, dah hampir dibunuh. Nabi arahkan sahabat jawab. Ada sahabat pun jawab, qatlakum finnar qatlana fil jannah. Yang terbunuh dari kalangan kamu masuk neraka, yang terbunuh dari kalangan kami masuk syurga. Tak sama. Perang silih berganti nampak macam sama, tak sama. Yang terbunuh dari kalangan kami masuk neraka, yang terbunuh dari kalangan kami masuk syurga. Lalu kata Abu Sufyan, macam ni lah, dah satu sama ni, kita rabasat lah. Rabasat. Betul tak rabasat tak pun. Main badminton menang 1-0, main lagi satu pusingan, satu sama. Pusingan ketiga, tengok siapa menang. Kita rabasat lah Muhammad. Nabi kata setuju, rabasat. Baru dia pun berundur menunggu rabasat tahun depan. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita dapat? Pertama, jihad tidak ada cara untuk mengelakkannya. Dan kita dah tengok yang berlaku, Rusia lawan Ukraine. Sekarang tak tahu Barat akan masuk campur atau tidak. Nuklear, Amerika ada 5,000 bom nuklear, Rusia ada 6,000 bom nuklear. Umat Islam mesti bersiap sedia. Tak perang pun jiwa mesti ada jiwa berjihad. Itu pengajaran yang pertama. Bila sirah Nabi adalah petunjuk. Yang kedua, bahaya dunia. Tengok dunia, tengok harta rampasan, lupa pada arahan Nabi SAW. Dan itu yang menyebabkan kekalahan. Kekalahan sebab dunia, bukan sebab bilangan, bukan sebab kurang senjata, bukan sebab kurang bilangan. Tak.
Sebab Allah dah tunjukkan pusingan pertama menang. Bilangan yang sama, kelengkapan yang sama, tapi boleh menang pusingan yang pertama. Sebab apa? Sebab mereka ikhlas. 300 orang minta diri, minta maaf lah, ya kami baliklah, lain kali lah kita perang, apalah, teruskan. Tapi mereka terus ikhlas mereka tu, dan bersungguh Allah Ta'ala menangkan mereka. Tapi bila dah menang, mereka tengok harta dunia, lalu mereka berubah jiwa mereka. Luar tak berubah, itulah senjata, itulah bilangan. Luar tak berubah, tapi yang berubah dalam kalah. Ini petunjuk pada umat Islam zaman sekarang. Menang kalah ni bukan sebab luar, bukan sebab persenjataan kurang, bukan sebab bilangan kurang. Dan selama-lama taklah, bukan satu kaedah, tapi sejarah menunjukkan antara orang Islam dengan orang yang bukan musuh-musuh Islam ni, sentiasa musuh-musuh Islam tu lebih ramai bilangannya, tentera dia, dan lebih hebat kelengkapan dia. Maka umat Islam menang kerana apa? Kerana iman dan amal soleh. Tapi bila mula dunia masuk ke dalam jiwa, masa tu dah tidak ada kekuatan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, walaqad sadaqakumullahu ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan janjinya kepada kamu. Janji apa? Janji untuk memenangkan Islam. Istahussunahum biiznih. Bila kamu dah mengalahkan mereka. Bila? Pusingan pertama. Hatta idza fashiltum. Tapi bila mula kamu rosak. Wa tanaza'tum fil amr. Dan kamu membantah-bantah arahan. Banyak pula yang alasan tu dah, alasan dah menang dah, turun je lah. Musuh pula cabut lagi apa? Kita menangguk sini, dah banyak sangat. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Dan kamu berbantah-bantah arahan, wa asaitum, dan kamu langgar. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah kamu melihat apa yang kamu syok dengannya, harta-harta rampasan perang. Minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Sebahagian kamu nak dunia, sebahagian kamu nak akhirat. Sedangkan nak dunia tu berapa orang? 40 orang je. Tentera Islam 700 orang. Yang nak dunia 40 yang turun tu. 40 bagi 700 kali 100 berapa peratus tuan-tuan? 5% je. Hanya 5% nak dunia. Semua kalah. Dengan Nabi-Nabi pun kalah. Hampir dibunuh. Ini dunia punya bahaya. Dan dunia bukan dia masuk pada semua. Dia masuk pada seorang dua, rosaklah semua. Minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Sebagian kamu nak dunia, sebagian kamu nak akhirat. Thumma sarfakum anhu. Kemudian kamu tidak dapat lagi mengalahkan mereka. Liyabtaliyakum, supaya Allah Ta'ala nak uji kamu, nak ajar kamu. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah mempunyai kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Ini kurnia lagi. Sebab apa? Sebab pengajaran untuk akan datang. Jangan buat-buat lagi macam ni. Kita pun dengar juga kadang-kadang tu meramah orang korporat macam mana tuan dari jutawan, tuan-tuan. Apa dia jawab? Saya pernah bankrupt dulu sekali. Saya pernah rugi. Saya dah belajar lah. Ada kalanya rugi, kena tipu oleh orang, kena tipu oleh kawan, itu mengajar seseorang jadi berjaya. Orang uhud ni ajaran ataupun pengajaran kepada orang Islam, pada sahabat-sahabat Nabi. Selepas tu perang Khandaq tak kalah, perang Yarmuk tak kalah, perang Tabuk tak kalah, perang Mu'tah tak kalah, Mekah pula mereka kalahkan. Terus menang sampai lawan kuasa besar dunia pun menang. Ini dia kelebihan peperangan Uhud ni. Jadi pengajaran. Kemudian kita ambil sikit lagi tuan-tuan, izinkan saya. Jadi baliklah tentera Islam balik ke rumah dalam keadaan luka-luka. Nabi pun luka, sahabat-sahabat luka. Elok je duduk di rumah. Orang rumah rawat luka-luka ni, terbelah sana, terbelah sini ni. Abu Sufyan yang bergerak ke Mekah,
Yang katanya nak rabeset tahun depan tu, tengah jalan Abu Sufyan dia fikir, apa pula tunggu rabeset? Kita dah menang. Orang dah parah. Kita lanyak je lah. Habiskan betul-betul. Jadi Abu Sufyan dia, kita gustan balik dah ni. Betul Abu Sufyan gustan balik. Nabi pula di rumah dah mikir, Abu Sufyan ni balik ni. Dia dah ada rasuk ni panglima dengan panglima ni dia tahu kan, dia pun fikir-fikir. Lalu Nabi kata semua keluar balik perang. Lah baru saja duduk kat katil, baru nak rawat, baru balut, seruan keluar balik. Habis tu yang tak ikut perang semua 300 orang yang mengada-ngada tu, Nabi kata keluar yang lawan perang semalam sahaja. Siapa yang tak pergi perang semalam jangan ikut. Maka keluar balik, berbalut sana, berbalut sini, ya Allah, berkumpul balik. Aku tengok kau, kau pun teruk juga kena ya, kau pun teruk. Ambillah kita bergerak 50 km. Jalan kan tak larat. Pergi. Sebab Nabi takut Abu Sufyan gustan balik, U-turn. Rupanya betul. Sampai di Hamratul Asad, satu tempat nama Hamra Asad. Tengok tentera Quraisy dah menuju ke Mekah, ke Madinah, maaf. Dan betul lah telaan Nabi. Memang dia tak tunggu tahun depan arah besar. Dia nak hancurkan tu sebab mereka dah menang. Oh, Islam dah parah. Abu Sufyan bila U-turn tengok, ingatkan jalan kosong ke apa, dia orang semua kat rumah tengah balut luka. Tengok semua ada. Kemudian dia tengok yang luka-luka keluar. Dia kata kalau yang luka keluar, yang sihat lagi lah keluar ni. Tusah dia kata. Biar kita patah balik. Lalu Abu Sufyan pun patah balik ke Mekah. Allah Ta'ala menangkan orang Islam, menang tanpa bertanding. Kalau dalam Arab dia macam tu. Mana kalau dah bertembung, tapi yang ni tarik diri, maknanya dah menang tanpa bertanding. Maknanya menang peperangan yang pertama selepas pengajaran daripada pengajar. Dan Allah Ta'ala memuji orang Islam yang baru saja diuji dengan kesakitan. Turun firman Allah Ta'ala, alladzina istajabu lillahi war rasul. Dan orang yang menyahut panggilan Allah dan Rasul, dipanggil keluar mereka. Min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka ditimpa luka-luka dan kepayahan. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi orang-orang di kalangan mereka yang berbuat baik dan bertakwa, bagi mereka pahala yang besar. Maknanya baru saja buat silap, Allah dah ampunkan, dapat pula pahala yang besar. Dulu ialah kita ni buat amal tak tahu buku catatan kita melekat catat macam mana kan. Tapi sahabat bila turun ayat confirm dah. Bila turun ayat lilladzina amanu minkum wattaqau ajrun azim, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bagi orang yang buat baik dan bertakwa. Jadi confirm dah mereka buat baik. Allah Taala sebut, dan confirm dah mereka bertakwa, dan confirm dah mereka ajrun azim, mendapat pahala yang besar. Jadi mereka balik dalam keadaan alhamdulillah, perang pun tak berlaku, dan mereka dapat semua yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita pada malam ini, dan kita sampaikanlah kepada adik-adik kita di rumah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.